Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa bi kulli syai'in 'alim. Wa huwa as-sami'ul basir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma ij'al shalawatika wa rahmataka wa barakatika 'ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulik imamil khairi wa qaidil khairi wa rasulir rahmah. Allahumma ba'athuhu maqaman mahmudan yaghbituhul awwaluna wal akhirun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa alayka natawakkalu wa ilaykal masir. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma la na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma la na'lam. Allahumma atina fi kulli hinin afdala ma ataita aw tu'ti 'ibadaka as-salihin ma'al 'afiyati tammati fid darain amin ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucap puji kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang memberi kebaikan kepada kita. Sama ada kita sedar tak sedar, hak realitinya, hak waqi'nya, kebaikan yang kita dapat adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita nak bilang, tak habis kita nak bilang. Allah telah nas di dalam kitab dia sendiri, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika buat andaian kata kamu membilangkan nikmat Allah, tentu kamu tidak menghingga menghabisi akan dia. Tak boleh kamu nak bilang satu persatu. Banyak mudahnya pakaian yang diberi oleh Allah kita pakai tak habis. Air yang Allah bagi kita guna tak habis. Itu banyak pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kena memuji saja untuk nak balas nikmat yang Allah kurnia kepada kita itu. Oleh itulah Allah memulakan kitab dia dengan kata Alhamdulillah. Menunjuk kata kita ni mesti kena memuji kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dialah Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan yang mengaturkan sekalian alam, yang menciptakan alam, dan dialah yang mengaturkan alam kesemua. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Pertama kali saya terima kasih kepada pengurusi masjid
AJK Masjid, yang mana terima saya pada malam ini sebagai penyampai tazkirah yang diberi tajuk sebagaimana disebut oleh pengurusi sebentar tadi. Dan juga terima kasih kepada para penonton yang ikut, yang hadir majlis pada malam ini. Kita harap bahawasanya majlis kita adalah satu majlis yang dapat mendekat kita, menghampiri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya dengan majlis kita harap bahawasanya dia jadi satu bekalan kita yang kita dapat dengan dia rahmat Allah dan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk yang diberi yang suruh berbicara malam ini iaitu kekeliruan akidah merugikan ummah. Pertama kali kita faham pengertian tajuk dulu, baru boleh kita nak masuk terus. Maknanya akidah-akidah yang mengelirukan, dengan maknanya akidah-akidah Islamiyah, akidah kepercayaan yang dibangsa kepada Islam, yang kata akidah Islam. Bila sebut begitu, dia panggil setengah, kalau kita belajar di dalam kaedah, dia sebut akidah pada asalnya perkataan itu dia itlaq ataupun umum, dia masuk ke semua akidah Islamiyah dan yang lain. Tetapi itu dia bagi daripada itlaq am kana khusus. Maksud di sini kekeliruan akidah, yakni akidah Islamiyah kita merugikan ummah Islam. Ummah asalnya boleh masuk belaka segala ummah seluruh dunia, tapi maksud kita nak fokus iaitu merugikan ummah Islam. Mana bila ada akidah-akidah yang salah, akidah yang salah itu dia berdasar kepada syubhah. Bila syubhah itulah syubhah itu di dalam bahasa Melayu kata perkara yang mengelirukan, kekeliruan. Bila ada kekeliruan di dalam akidah, jadi punca, jadi sebab bagi perpecahan dan upamanya, itulah yang membawa kepada merugikan ummah. Bila merugi itu di dalam berbagai-bagai bentuk rugi dan bermacam-macam perkara yang merugikan. Banyaklah di dunia masalah keduniaan, jadi ada hasil natijah dia rugi. Khususnya kita takut kita rugi di alam akhirat, di negeri akhirat. Dia rugi sana, rugi besarlah. Zalika huwal khusranul mubin. Rugi akhirat, rugi yang terang-terang, rugi yang nyata-nyata. Kerana bila salah di dalam akidah, dia salah menyebab bagi kita kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bila di dalam neraka, maka itulah nama orang yang paling rugi. Ulaika humul khasirun. Itulah orang-orang yang rugi benar-benar, orang yang merugikan diri dia sendiri. Sebab tu akidah ni sangat-sangat penting. Dan juga perpecahan di dalam akidah lah yang merosakkan ummah, yang merugikan ummah. Adapun perpecahan di dalam
di dalam furu', di dalam fiqh, dia tidak menjejaskan, dia tidak menjejas, tak merugikan, kerana itu dikira cabangan saja, dan hak realiti pun dia tak ada merugikan. Kita tengok hak sudah berlaku, hak waqi' sudah berlaku, sejauh manakah perpecahan ummah ni dia merugikan. Panjailah member satu-satu tajuk ni, kalau kita nak menghalusi dia, nak menghabisi atau mendetail dia tu, mana panjang tajuk. Kalau nak tulis buku, jadi buku yang besar. Sebab apa? Kena kita hundur balik ke belakang, tengok, dan dari belakang sampai kepada saat kita, dan kita boleh buat ramalan juga masa depan dia akan jadi macam mana. Mana panjang sangatlah bila kita hundur poster balik ke belakang sana. Misalnya kita undur ke belakang, bermula dengan perpecahan, kekeliruan di dalam akidah, bermula di masa sahabat, mula di masa khususnya di masa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, bermula dengan murtad, kisah riddah. Mari siapa kepada jadi merugikan ummah masa pemerintahan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Muncul di masa Sayyidina Ali Khawarij yang berbeza akidah dengan para sahabat yang lain, dengan Sayyidina Ali khususnya. Jadi perpecahan kat situ, Khawarij dia satu akidah dia, sampai ulama-ulama kita memberi jagaan sampai ke hari ini. Dan Rasulullah bercakap tajuk Khawarij sebelum daripada muncul Khawarij, satu pada mukjizat Rasulullah. Dan Rasulullah bagi tahu kepada Sayyidina Ali, di awal-awal lagi kamu akan berperang dengan satu kabilah yang dipanggil dengan kata Khawarij. Sampai Khawarij ni tak habis-habis, sampai kepada sekarang dipanggil Khawarijul Asr, Khawarij yang semasa kini, Khawarij yang terkini. Ada seteruh. Ini kalau kita tengok sejarah Khawarij ni, mana kita nampaklah kerugian ummah sejauh mana. Tetapi oleh kerana kita orang awam, kita orang biasa ni, kita tak tahu sejarah, kita tak baca latar belakang sejarah, kerana kita bebanan kita ataupun tanggungjawab kita ni banyak. Belajar rukun semaya pun tak habis-habis lagi kita. Belajar semaya tak cakap sudah. Kitab musalli tak habis-habis belajar. Mana nak pergi kepada sejarah tu sangat-sangat jauh lah. Tak ada, rasa tak ada penting sangat, tak perlu sangat bagi kita. Walau bagaimanapun, tajuk Khawarij satu tajuk yang besar yang merugikan ummah, berpunca daripada selisihnya bersalahan, perpecahan di dalam kekeliruan di dalam akidah. Sebelum daripada tu saya nak sentuh sikit tentang apa Khawarij itu dia muncul berlaku pada masa Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Memang masa Sayyidina Ali dikatakan qurun sahabat, di dalam qurun yang ketiga, di dalam lingkungan qurun yang ketiga, bahkan di bila qurun yang pertama. Munculnya kesesatan di dalam agama, kekeliruan di dalam agama. Oleh kerana demikian, ulama kita, dia tidak ulama ahli sunnah wal jamaah,
dia tidak menjadikan salaf itu sebagai satu kaedah untuk menentukan satu-satu perkara dengan betulnya dan salahnya, ataupun bukan satu hujjah syar'iyah, bukan satu dalil syarak yang jadi dalil kata suatu itu salah kerana salaf tidak mengerjakan dia. Perkara itu betul kerana salaf itu mengerjakan dia. Kita kena berfaham dengan fahaman salaf, kerana fahaman salaf itu adalah betul. Itu tak ada di dalam hadis sunnah, tak ada kaedah tu. Cuba kita belajar cara kita belajar, nak cara kita belajar dalil, kita belajar kat mana? Cara belajar hujjah, cara belajar bukti di dalam agama, kita kena belajar di dalam kitab hak maklum nama kitab Usulul Fiqh, Usul Fiqh nama dia. Maka bila kita belajar di dalam Usul Fiqh, dia tak ada di sana satu daripada usul. Usul-usul tu makna apa? Dalil-dalil umum, dalil yang menunjuk di atas haram sesuatu, wajib sesuatu, makruh sesuatu, sunat sesuatu. Bukan kata sunat sesuatu, dalil bagi wajib, dalil bagi sunat, dalil bagi haram, dalil bagi makruh. Tak tentu kata haram arak ke, haram judi ke, haram bunuh diri ke. Tak, dalil haram, dalil haram betul-betul. Itu nama dia dalil ijmali. Adapun dalil tafsili itu lain pula. Maka dalil dengan secara umum yang ini kata wajib, yang dalil ini menunjuk di atas haram, itu di dalam usul fiqh yang membicarakannya. Maka bila kita tengok sana, kita belajar sana, kita tak akan jumpa lah, tak ada lah di dalam kaedah usul ahli sunnah, silibus ahli sunnah, dia masukkan kata satu daripada hujjah syarak iaitu pendapat salaf, ataupun pahaman salaf. Tak ada. Oleh itu, bila kita tengok kata ini kita kena faham dengan berpahaman salaf, ini pahaman salaf, itu satu daripada perkara yang keluar daripada real, yang tak betul dengan cara ahli sunnah wal jamaah. Walaupun kataan itu adalah bagus, kita tak nafi bagus, tak nafi kata pendapat setengah daripada salaf tu betul, tapi dengan itlaq tak boleh. Sebab khawarij yang sesat betul-betul, zahir Islam hakikat dia kafir, wal a'yadzabillah. Rasulullah kata yakhrujuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar daripada agama seperti anak panah keluar daripada busuran dia. Khawarij, kamu tak boleh tanding semaya kamu dengan semaya mereka. Mereka semaya kuat, kamu tak boleh tanding puasa kamu dengan puasa mereka. Yaqra'un al-Quran, mereka itu baca Al-Quran. Quran pun dia kuat baca. Kita ni bulan Ramadan pun tak boleh habis tak boleh khatam Quran. Banding tak boleh. Kita nak banding dengan ahli sesat ni, sebuah ibadat dia lebih kuat pada kita lagi. Tapi yamruquna minad din, mereka keluar daripada agama seperti keluar anak panah daripada busuran. Wal a'yadzabillah. Rasulullah mensifatkan khawarij. Orang ni Rasulullah kata pada Sayyidina Ali, kamu akan berperang dengan mereka. Satu daripada akidah khawarijnya, mereka mengatakan tak boleh nak terima hukum keputusan lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa terima hukum lain daripada Allah,
orang tu kafir. Itu akidah mereka. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Mereka berdalil dengan dalil Al-Quran, berpegang dengan Al-Quran. Bukan firqah yang sesat mereka tinggal Quran, dengan sebab tinggal Quran mereka sesat. Mereka tinggal hadis Rasulullah kan mereka sesat, bukan. Mereka sangat berpegang dengan Quran, dengan hadis, itulah mereka sesatnya. Macam mana pula? Yang sesat bukan kerana tinggal, kerana salah di dalam memahami Al-Quran. Ayat-ayat yang Allah menurun di atas orang kafir, dia letak di atas orang Islam. Itu di antara salahnya. Ayat-ayat yang umum, yang kena khusus, dia meletakkan dengan secara umum. Sebab tu ulama kita ahli sunnah wal jamaah, dia buat kaedah cara nak memahami Al-Quran kena faham begini. Kena fahamnya kalau ada umum Al-Quran, ada di sananya Quran atau hadis yang mentaksiskan, yang menyepitkan, yang menentukan makna yang tertentu, kita tak boleh pakai dengan secara umum, mesti kena taksiskan, wajib taksis umum itu. Ada kala Al-Quran hukum di atas kumpulan yang tertentu saja, dia tak ada kena umum, kita mengumumkan itu salah. Kerja ni bukan kerja kita orang awam lah. Saya nak menggambarkan, kata takut kita tu tertipu dengan syubhah kekeliruan yang ada pada hari ini. Di hari ini kita nak menyatukan ummah, kita mesti kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis. Itu kekeliruan. Kamar dia, cuba kita tanya, kita kembali kepada orang dulu yang duk menyalahi, adakah mereka tidak kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis? Kembali. Di hari ini betul-betul pula orang yang kata kita berselisih kerana tak kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis. Cuba kita tengok hak realiti, hak wakil, cuba kita soal. Mereka yang mengata begitu, adakah mereka tidak selisih? Mereka bersatu? Ibn Taymiyah, adakah mereka beliau tak kembali pada Quran dan Hadis? Ibn Utsaimin, Bin Baz, Albani, takkah mereka kembali pada Quran dan Hadis? Adakah mereka bersatu? Mereka berselisih, bersalah faham pada beberapa tempat yang banyak di dalam tajuk akidah. Ini berarti bukan makna bersatu, nak menyatukan dengan makna kita semua pakat kembali pada Al-Quran dan Hadis dengan secara kita, dengan tidak berkaedah yang betul, bukan. Maka merugi apa? Merugikan jiwa, tenaga, berapa puluh ribu mati dengan sebab peperangan Sayyidina Ali dengan Khawarij. Belum pada Sayyidina Ali nak perang dengan Khawarij, di atas Sayyidina Abdullah ibn Abbas untuk berdebat dengan mereka, untuk memberi keterangan kebenaran kepada mereka. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma pergi sama mereka, bentangkan hujah-hujah hak Sayyidina Ali, hujah hak ahli sunnah wal jamaah kepada mereka. Maka kembali kepada kebenaran beberapa bilangan yang tertentu. Mereka yang banyak berkeras, berterus di atas pendapat mereka, pandangan mereka. Selepas pada itulah Sayyidina Ali buat akatan berperang sampai di Nahrawan, sebagaimana hak maklum. Sayyidina Ali bunuh mereka. Sayyidina Ali kamuh mereka. Sayyidina Ali bakar pula api di atas kubur mereka. Dari situ sejarah sejarah yang salah mengatakan Sayyidina Ali bakar mayat mereka. Tak betul. Hak betul di dalam sejarahnya bukan Sayyidina Ali bakar mayat. Sayyidina Ali
menyalakan api di atas kubur mereka. Kerana membakar mayat itu dilarang di dalam Islam. Sayyidina Ali sangat-sangat tahu hadis yang tersebut. Tak berlaku macam tu. Tapi orang nak memburukkan Sayyidina Ali, dia kata Sayyidina Ali membakarkan mayat, mehuduhkan mayat, tashwih mayat adalah haram walau mayat kafir sekalipun. Orang kafir bila kita sudah bunuh, kita nak menghina dia, nak turi muka dia, nak bakar dia, tak boleh, salah di dalam agama kita. Apatah lagi, lebih lagi membakarkan. Itu satu perkara yang merugikan ummah yang besar. Selepas daripada tu, mari hak ma'ruf, hak merugikan besarnya masalah menyalahi kekeliruan akidah di dalam tajuk khalqul Quran, makhluk Al-Quran. Makhluk Al-Quran ni masalah merugikan ummah banyak, sampai kena bunuh ulama, kena bunuh, kena penjara, kena azab. Imam Ahmad kena penjara berapa bulan? 17 ke 27 bulan masuk penjara Imam Ahmad. Imam Bukhari, Imam Muslim, tidak ada orang belajar dengan dia. Merugikan ummah. Setelah lagi saya pun takut terlupa banyak perkara yang merugikan. Salah satu yang saya patut nak sebut dulunya, iaitu merugikan ummah ni, salah satunya menjadikan ummah ini tidak berfokus kepada ilmu yang sebenar, berpaling daripada faham agama yang sebenar, faham ilmu yang betul, berfokus kepada kekeliruan. Wal'iyadzubillah. Ini hak realiti kita pada hari ini. Kerana bersalahan di dalam akidah, cuba kita tengok di hari ini, penyampai-penyampai, mubalik kita, pendakwah-pendakwah kita, penceramah-penceramah kita bercakap bighairi ilmin, cakap dengan tak ada ilmu saja, fokus kepada masalah yang mereka yang sebab jadi perselisihan. Ke mana saja di hari ini cakap apanya? Cakapnya tak boleh buat keduri kematian, tak boleh berzikir lepas sembahyang, ziarah kubur adalah syirik, ziarah kubur Nabi Hud tak sabit, tak ada dalil yang menunjuk kata kubur Nabi Hud yang ada pada negeri Yaman, yang yakin saja kubur Nabi Muhammad saja atas dunia ni. Bercakap bighairi ilmin, merugi, tak fokus pada ilmu, bercakap kerana dengan emosi, cakap dengan nafsu. Ini takkan merugikan ummah? Nak cari orang alim susah hari ni, sebab yang membimbangkan dia dengan perkara yang jadi akidah yang mengelirukan itu. Boleh kata tak ada ilmu. Sedangkan kalau kita baca, orang ahli ilmu, dia baca dengan bukti-bukti yang terang. Ibnu Katsir, Ibnu Jarir At-Tabari sebut dalil-dalil tentang nak kubur Nabi Hud ada di sanad, sebut dengan sanad sampai pada Sayyidina Ali, sebut kata kubur Nabi Hud ada di sana. Tapi bila dengan sebab kekeliruan ni merugikan ummah, tak penting, tak fokus kepada ilmu. Nasuru asa'a juhada fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Akhir manusia ni orang alim Allah ambil, Allah mematikan.
Kemudian manusia ambil jadi tok guru dianya orang jahil. Maka mereka berfatwa bila disoal dengan tidak ada ilmu, fa aftau bi ghairi ilmin, fasuilu fa aftau bi ghairi ilmin, fadallu wa adallu. Ini merugikan kita, merugikan ummah. Bila ada kekeliruan, perselisihan di dalam akidah, wal a'yadzabillah. Itu di antara satu perkara yang merugikan ummah kita di hari ni. Nampak gambaran tu gambar orang berilmu, gambar saja berilmu. Macam saya lah, nampak gambar ilmu ada dah, nampak ada janggutnya, serba dua lapisnya, cakap nampak ada gaya ilmu. Hakikat isi tak ada. Luaran ada kulit nama dia, ada kulit, isi pati tak ada. Semacam kita tengok apa tunjuk-tunjuk dalam TV itulah, tengok hebat, tak ada. Tapi tunjukkan saja, buat-buat saja. Yang sebenar saya pun malam ni buat-buat je tu. Buat pun nampak kata pandai, nampak kata tahu. Saya buat, hakikat tak. Saya nak sebut dengan cara betul sangat, tak boleh sebut dengan cara betul gitu. Tapi orang tak kenal saya, oh pandai dia tu, alim gitu ya. Saya lebih kenal dengan diri saya. Saya boleh berkongsi di dalam tajuk didik, bimbing kanak-kanak untuk boleh baca bahasa Arab dengan betul. Waktu boleh, insya-Allah taala. Bolehlah. Yang lain tu saya buat-buat ya. Dan juga saya nak selalu saya nak jaga dan nak jagalah. Jangan kata saya ni seorang yang keramat, yang berkat, tak ada. Jangan tu. Kalau bersalah pun kita bersalah biasa, tak usah pucuk, tak usah, tak ada. Nanti saya keramat, saya akan bagi tahu. Kata hari ni saya keramat, boleh dah nak pucuk tangan saya. Tu tak apa, saya bagi tahu. Boleh dah. Hari ni tak lagi, belum lagi. Biasa-biasa. Tak ada kelebihan. Kalau kelebihan yang saya boleh aku, alhamdulillah, tetap nak didik kanak-kanak di dalam baca bahasa Arab, waktu insya-Allah taala saya boleh lah waktu dalam 85%, 90%, boleh insya-Allah. Hak lain tu tak boleh sangatlah. Dan di dalam tajuk akidah bolehlah 70-75% tu bolehlah. Saya periksa di Azhar boleh qadar tu ya, lebih kurang tu ya. Tak boleh. Kalau hak bahasa Arab tu saya boleh banyaklah, boleh 90 lebih, ada hak 100 pun ada. Kalau hak tu saya boleh. Maka bila kita pergi kepada masa Imam Ahmad, selisih masalah khalqul Quran, ini merugikan ummah. Manusia tinggal tak ambil ilmu daripada Bukhari, tak ambil ilmu daripada Imam Muslim. Imam Muslim kena tinggal tok guru, tak riwayat hadis daripada tok guru dia. Imam Bukhari tinggal tok guru. Sejarah yang buruk, satu pada sejarah yang buruk, masalah makhluk Al-Quran. Saya ingin sentuh tajuk ni juga sebab Imam Bukhari sampai kepada tokoh-tokoh ulama tak terima sebagai perawi hadis yang boleh diriwayatkan. Tak boleh riwayat dia dhaif, tak boleh terima. Kerana akidah dia dibila salah. Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, Abu Zar'ah Ar-Razi, dua-dua ni tak terima hadis daripada Bukhari. Sebab Imam Bukhari menyalahi akidah dengan mereka. Asal tajuknya jadi cerita besar seperti disebut oleh Imam Suyuti ada sebut, dan Imam Al-Hafiz Ibnu Abdul Barri Al-Maliki, dan setengah daripada
ulama hadis yang besar, Hafiz Ibn Abdul Barri di dalam mazhab Maliki sebut tajuk cerita tarikh Imam Bukhari, cerita dengan tok guru dia. Tok guru dia duduk di Naisabur. Naisabur ni dah hari ni duduk dalam Uzbekistan. Bukhari, kampung Imam Bukhari pun di dalam Uzbek. Duduk dalam Uzbek. Kalau kita tengok latar belakang tempat sana, banyak orang-orang alim, tokoh-tokoh ahli ilmu banyak sana. Imam Muslim di Naisabur sana, Imam Abu Daud Imam Tirmizi di sana, Imam Abu Mansur Maturidi di sana. Mawara an-Nahar, mula daripada Khurasan, daripada Iran terus sampai kepada Bukhara, sampai kepada Rusia. Kat situ muncul tokoh-tokoh di dalam agama. Orang di sana orang yang cerdik-cerdik, yang bijak-bijak. Masya Allah, itu kehendak Allah. Di satu hari Imam Bukhari nak pergi ziarah di Naisabur, tempat tuan guru dia Muhammad bin Yahya Az-Zuhali. Nak pergi ziarah sana. Bila nak pergi ziarah sana, orang disebut di dalam kitab Imam Suyuti sebut, dan Hafiz sebut, tidak disambut Imam Bukhari, tidak disambut orang yang alim seperti disambut akan Imam Bukhari. Tidak ada orang alim, tidak ada orang ahli ilmu, mereka kesemua terbit sambut Imam Bukhari. Disebutnya terbit untuk terima Imam Bukhari datang kepada Naisabur sampai 2 marhalah manusia terbit tunggunya nak sambut Imam Bukhari datang. 2 marhalah ni jauh, boleh kosa semaya lah tunggu kedatangan Imam Bukhari, kerana masyhur Imam Bukhari tentang keilmuan dia. Tok guru dia Muhammad bin Yahya Az-Zuhali, dia panggil apa? Dia umum. Dia kata Muhammad bin Ismail nak datang ke Naisabur. Siapa nak keluar sambut dia, keluarlah. Aku nak keluar sambut dia. Guru dia pun hormat besar pada dia. Tu baik keluar sambut Imam Bukhari. Bila sampai Imam Bukhari kepada Naisabur, tuan guru dia umum kata, jangan siapa soal Imam Bukhari, jangan siapa soal Muhammad bin Ismail tentang makhluk Al-Quran. Tajuk ni jangan sentuh. Tajuk ni jangan sentuh sama sekali. Imam Bukhari duduk kat Naisabur 3 hari. Boleh jadi di sana dibuat majlis macam majlis begini lah barangkalinya. Moga orang alim datang ni, dia adalah majlis berbuah, majlis ilmu. Dia selalulah begitu, nak ambil istifadah. Hari yang ketiga boleh jadi orang ramai tak boleh nak sabar, soal juga, soal Imam Bukhari tentang Al-Quran ni makhlukkah makhluk. Asal kalau betul-betul itu kita bercakap gitu tak aluh lagi, tak aluh. Biasanya kita bercakap begitulah. Tanya Quran makhluk ke bukan makhluk. Itu masyhur begitu. Ini berpunca apa tu? Ini berpunca satu daripada kerana kita tinggal kaedah ilmu. Kita menyampaikan ilmu, kita tak rojak kepada sumber. Kita ambil mulut, rasa kata begini dah betul tu. Itu namanya penyakit di dalam ilmu yang besar. Penyakit yang besar, bala yang besar, fitnah di dalam ilmu. Ini satu daripada kekurangan kita di masa belakang, sama ada dengan kekeliruan di dalam akidah atau tak kekeliruan pun. Jadi masa kebelakangan ni kita tak kembali, sebab tok guru kita hak besar di hari ininya tok guru Google tu. Kita tak kembali pada kitab dah.
tanya gogon jawab, itulah ilmu kita di hari ni. Ilmu kita YouTube, Facebook, apa tu gogon ilmu kita hari ni. Wal'iyadzabillah. Bukan tak boleh, boleh, tapi kaedah ilmu yang sebenar kita mesti kena rojokkan. Jadi soalan bukan soal kata Al-Quran makhluk ke bukan makhluk. Masalah ni dia bukan masalah tajuk Quran makhluk ke bukan makhluk saja. Yang penting mas'alatul lafzi nama dia. Kita kembali kepada hak ulama tulis di soal Imam Bukhari anil lafzi. Itu hak asal dia aja. Kita tak pernah masuk le tajuk ni, tak gambar apa, tak tahu Quran lafzi ni apa, aku pun tak tahu ni, tak gambar. Kena bagi keterangan kat situ pula. Tak payah saya nak detail, saya nak ringkas-ringkaskan. Nak menggambarkan kata merugikan ummah dah. Maksudnya masalah kita berlafaz dengan Quran, membaca Al-Quran. Kita baca Al-Quran ni, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu nama kita talaffuz dengan Quran, kita berlafaz dengan Quran. Itu nama dia mas'alatul lafzi, nama dia. Bila kita berlafaz dengan Quran, Quran tu makhluk ke bukan makhluk? Tu jadi soalan. Quran hak kita berlafaz tu makhluk ke bukan makhluk? Bila ditanya Imam Bukhari, Imam Bukhari jawab mengikut hak sebenar di sisi dia, pandangan dia, dan di masa dia tu hak segenerasi, hak sama pandangan dengan dia dihukum sesat oleh musyabbihah, dikata sebagai label, nak label sesatnya, di label organing lah sesatnya, iaitu hak sama dengan dia Imam Karabisi, Ibnu Qullab, orang segenerasi, orang semasa tabaqat tu, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan banyak hak sama dengan dia. Kita nak azan dulu tak? Nak azan dulu boleh? Lalu azan dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La
حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة على سيدنا محمد والشرف والدرجة وبعث مقاما محمودا يا أرحم الراحمين. Kita sambung sikit lagi tak? Masa sikit lagi. Jadi Imam Bukhari bila disoal tetap berlafaz dengan Quran, Imam Bukhari jawab kata af'aluna makhluqah. Dan dia sebut di dalam kitab Af'alul Ibad, bagi dia kata Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Af'aluna makhluqah wa alfazuna min af'alina. Dia jawab, iaitu perbuatan-perbuatan kita ialah makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala, makhluk. Lafaz kita, suara yang keluar daripada lidah kita, daripada mulut kita, ialah sebahagian daripada perbuatan kita. Nama af'aluna min af'alina, setengah daripada perbuatan kita. Imam Bukhari berbeza dengan tuan guru dia. Tuan guru dia kata Al-Quran bukan makhluk. Tak boleh kata Quran makhluk. Imam Bukhari kata Quran hak disoal ni dengan mana lafaz kita, hak kita baca Quran, suara kita hak kita baca Quran, itu perbuatan kita ialah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dari situ tuan guru dia umum dengan cara ringkas, siapa kata Al-Quran makhluk, tak boleh duduk bersama dengan aku. Serta dia mensorahkan la yusakinuni Muhammad bin Ismail, tak boleh duduk bersama dengan aku oleh Muhammad bin Ismail, iaitu Imam Bukhari. Tak boleh duduk bersama dengan aku, tak boleh. Dia halau keluar dah lah, guru halau keluar. Imam Bukhari tak boleh duduk lama, bahaya di atas dia. Dia terpaksa keluar daripada Naisabur. Muhammad bin Yahya Az-Zuhali, tok guru dia, iklan lagi umum, siapa kata Al-Quran makhluk tak boleh duduk di majlis aku. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala salah seorang daripada anak murid bagi Muhammad bin Yahya, dia guru dengan Imam Bukhari. Imam Muslim dia terima hadis daripada Bukhari, Bukhari sebagai guru dia, dan dia berguru bersama dengan Imam Bukhari, Muhammad bin Yahya Az-Zuhali. Imam Muslim keluar daripada majlis guru dia, serta Imam Muslim hantar balik habis apa dhabit dia daripada guru dia. Kalau dia tulis di kertas, tulis hak mana dhabit dia terima, dia suruh orang bawa ke hantar kepada tok guru dia Muhammad bin Yahya Az-Zuhali itu. Imam Muslim kasar sikit cara dia, kasar.
Bila tok guru dia tak beri duduk, dia tak terima ilmu daripada tok guru dia tu selalu dah. Pakai tolaklah dah ilmu. Sehingga Imam Muslim tidak ada di dalam Muslim dia mengeluarkan hadis riwayat daripada Muhammad bin Yahya Az-Zuhali, tak ada. Dia tak riwayat tu. Imam Bukhari dia ada riwayat beberapa hadis dalam 30 hadis lebih. Tapi dia tak sebut Muhammad bin Yahya, dia tak sebut. Dia sebut an Muhammad bin Khalid. Imam Bukhari. Dia halus, Imam Bukhari sangat-sangat halus. Sebab apa dia tak sebut? Sedangkan tok guru dia nama Muhammad bin Yahya. Dia sebut Muhammad bin Khalid. Dia mengelirukan sikit. Itu bukan kata dia menipu. Dia tak menipu. Sebab apa? Sebab Khalid tu datuk bagi tok guru dia Muhammad juga, Muhammad bin Yahya bin Khalid. Dia potong nama bapak, dia sebut nama nama datuk nama datuk. Seperti Nabi kita lah, ana ibnu Abdul Muttalib, saya anak bagi Abdul Muttalib. Sedangkan dia anak Abdullah. Tapi bila keturunan dia hak atas tu, dia sebut begitu. Bahasa Arab dia boleh, tak ada masalah begitu. Supaya orang tak kata, tak sengka kata dia aku kepada guru dia, apa guru dia hukum itu adalah betul. Kata dia ni seorang yang sesat, dia ni kata Quran makhluk ni sesat. Bila dia terima tok guru ni tok guru aku, maknanya dia saing kata betul hak tok guru. Tapi ilmu, nisbah ilmu memang ilmu lah. Ilmu tetap ilmu. Bila tok guru sampai ilmu, itu adalah ilmu, dia kena terima. Imam Bukhari ini merugi. Satu meruginya apa? Guru dengan murid jadi perseteruan. Jadi perseteruan. Dan tidak ada orang belajar dengan Imam Bukhari selepas pada tu, malaikat boleh bila puluh orang saja. Sebelum daripada tu, orang sambut, orang terima ilmu pada Bukhari berapa banyak. Itu kesan dia. Kesan buruk daripada kekeliruan di dalam akidah, merugikan ummah, merugikan ilmu yang banyak. Itu di antara perkara yang hubung kait dengan akidah. Bila mari kepada kekeliruan akidah yang di masa kemudian, masa Ibn Taymiyah, muncul belum pada tu Mu'tazilah. Masalah makhluk Quran ni hubung kait dengan Mu'tazilah sebagai hubung kait yang rapat. Tiga pemerintah di masa tu paksa manusia suruh berpegang dengan kata Quran makhluk. Itulah Imam Ahmad tak turut pemerintah, kena azab, kena bunuh, setengahnya kena bunuh. Mari masa Ibn Taymiyah, mari masa Muhammad Abdul Wahhab, berbeza akidah, orang kena bunuh daripada pemerintah Saud. Apa perangai Muhammad Abdul Wahhab daripada orang Islam berapa banyak menumpahkan darah, wal'iyadzabillah. Banyak kalau baca di dalam sejarah, maknanya menunjuk kata kesan buruk yang sangat. Begitu juga siapa di masa saat kita di hari ini, peperangai ISIS salah satu daripada boleh orang belakang seteru memfitnahkan antara kita, dia pelaga antara kita, menjadi antara kita berperang di antara satu sama lain kerana bina di atas asas perbezaan akidah. Sanggup berperang, menumpah darah, kena guling kerajaan, tak boleh kerajaan ni akidah dia yang salah. Dapat bukti yang terang bahawasanya ISIS adalah dia berakidah dengan akidah musyabbihah. Betul-betul dia dibuat oleh seteru kita supaya mereka guling kerajaan-kerajaan hak ada di negeri Arab di hari ini. Tapi Allah jaga, tak berjaya. Itu di antara kesan buruk, merugikan kita ummah.
mengurangkan kekuatan ummah. Kita dah di dalam keadaan yang lemah, bila berpecahan kekeliruan di dalam akidah, jadi bertambah lemah, merugikan ummah kita lagi. Cara nak mengatasi macam mana, wallahu alam, saya pun tak tahu juga. Kena ambil tanggungjawab, sekadar mampu, sekadar kuasa lah. Saya tanggungjawab menerangkan, sekadar saya boleh menerang. Kata akidah ahli sunnah, selebah ahli sunnah begini. Yang betul hak ahli sunnah wal jamaah. Yang lain pada ahli sunnah wal jamaah adalah ajaran, ada di dalamnya ajaran yang sesat, yang terang-terang. Kalau kita berpengalaman di dalam ilmu, tak adalah ilmu ahli sunnah lah. Cuba kita tengok majoriti ulama semenjak daripada awal sampai kepada sekarang, ulama ahli sunnah wal jamaah lah. Dan mereka lah yang betul-betul berpegang berdasar kepada Al-Quran dan Al-Hadis dengan secara betul. Itu saya boleh buat kesimpulan begitulah. Jangan kita sengka. Jadi di hari ini, kerana kekeliruan di dalam agama, bukan akidah saja, kita sengka, maksud kita ni maknanya ada di kalangan kita lah. Dan boleh jadi dalam ramai-ramai ni adalah dalam hak-hak hadis malam ni boleh ada sengka begitu. Ada kena virus, bukan kena virus COVID saja, dak lah. Virus kekeliruan di dalam agama ni banyak yang terkena. Hawa dia payah nak habis, dia tak ada vaksin, dia tak ada. Macam mana menggambarkan bahawasanya ulama ini tak faham hadis. Ulama ini tak berpegang dengan Al-Quran. Mereka lebih tahu, lebih pandai daripada ulama. Mereka tahu hadis lebih daripada ulama. Tahu pandai Al-Quran lebih daripada ulama. Mereka merasakan kepada kita begitu. Buktinya cuba tengok. Kita di hari ini, kita orang awam pun berlagak buat gambaran apa alim. Rasa ulama tu tak ada ilmu mana. Seperti contohnya bila disoal, Tuan Guru, ini apa hukum? Tuan Guru kata ini adalah sunat. Mana dalil Tok Guru? Egonya kita nak tahu dalilnya kitanya. Nampak kita alim, Tok Guru tak pandai. Tok Guru tu jawab ni nampak tak ada dalil Tok Guru. Tak pandai Quran hadis Tok Guru. Kena sebut ni dalil. Tu dia menggambar begitu. Buktinya lagi iaitu kita tak boleh ikut ulama. Kita tak boleh ikut mazhab. Kita kena kembali pada Quran dan hadis. Ini dia merasakan bahawa mazhab satu perkara yang asing daripada Quran dan hadis. Quran hadis satu jalur, satu jalan, mazhab satu jalan yang lain, berbeza berbeza jauh dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Takkah kita rasa gitu? Bila cakapan begini, ucapan begini, ayat dia begitu, takkah we faham gitu? Dan serta sudah masuk jadi virus di dalam kepala pemuda-muda adik-adik kita pelajar universiti, dia berasa begitu dah. Mazhab-mazhab ni bukan daripada Quran dan hadis. Kita kena kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis. Tak boleh ikut mazhab. Maknanya apa isi Quran hadis berbeza dengan mazhab lah. Orang yang ikut Quran hadis ni lebih alim, lebih tahu Quran dan hadis daripada ashabul mazahib, lebih tahu daripada a'immatul mazahib, imam-imam mazhab lagi. Mana mereka lebih alim daripada Imam Syafi'i, lebih alim daripada Imam Nawawi. Hak Imam Nawawi, hak Imam Syafi'i ni bukan Quran hadis, tak berdasar pada Quran hadis. Tu merasakan begitu. Itu takkah perkara yang merugikan ummah?
Sedangkan yang sebenar, hak realiti, pendapat mazhab, pendapat a'immatul mazahib, imam-imam mazhab ini adalah simpulan daripada Al-Quran dan Al-Hadis yang sebenar. Dialah pakar hadis yang sebenarnya, pakar Quran hak sebenar. Seperti Sayyidina Ali dengan Khawarij itulah. Khawarij dia mendakwa dia pakar Al-Quran. Maka bila dia kata dia Quran, Sayyidina Ali tak pakar Quran lah. Tak betul Sayyidina Ali dengan Quran, merasa gitu. Sedangkan Sayyidina Ali dialah berpegang dengan Quran dengan secara betul. Sebab tu bila dia hantar Ibn Abbas berhujah dengan Khawarij dengan mengeluarkan beberapa ayat Al-Quran. Siapa Khawarij tak boleh kalah di dalam berdebat. Cumanya mereka berkeras kepala. Tu je. Tetap pandangan mereka. Ini satu masalah, problem yang besar lah. Bila kita bawa ajaran yang sesat, kita pergi ke depan, kita nak kustai undur ke belakang, susah payah. Itu satu bala yang besar bagi orang yang rasa-rasa dia tu alim. Kita orang awam ni hingga sikit. Orang hak rasa alim, bila dia pergi ke depan, dia nak undur susah. Kerana kereta dia kereta laju. Kereta laju, kereta harga mahal, dia tak ada riak ustaz. Kapal ada tak riak ustaz? Saya duk tengok tak ada kapal hak riak ustaz, tak ada. Nak ustaz kena tolong hak lain, kena kereta tolak dia, tolak. Dia tak ada sebab dia harga mahal, tak boleh. Harga murah tak apa. Kereta kaci ni tak apa, depan boleh, belakang boleh. Kita ni kaci-kaci ya. Alhamdulillah. Mudah nak undur belakang, mudah. Orang bila tinggi dia susah nak undur ke belakang. Tu Mu'tazilah dia terus, Khawarij dia terus, sebab dia rasa dia ada ilmu. Walaupun dia tak ada habis hujah pun, dia terus tetap di atas pendirian dia. Kalau nak buktikan hujah-hujah tu sangat panjanglah. Panjanglah kerana sebab tu kalau kata kita tulis tajuk ni jadi satu buku yang besar, boleh kita buat selebah belajar lah. Mana kena kita tengok cara berhujah Sayyidina Abdullah bin Abbas dengan Khawarij macam mana. Hak Khawarij berpegang, Abdullah bin Abbas jawab macam mana. Kata siapa yang betul berpegang dengan Al-Quran sebenarnya. Sama-sama berdebat dengan Quran, sama pegang dengan Al-Quran. Tapi hak aliran Ibn Abbas itulah aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Quran umum, begini, itu ayat umum, itu ayat turun di atas kufar, bukan nak kepada orang kafir, nak pada orang Islam. Orang Islam kalau kerja begitu tak jadi kufur. Kufur membagi dua, kufrun duna kufrin. Kufur ada satu kufur, nama dia kufrun yang qulu, yang menakalkan minal millah anil millah. Ada kufrun duna kufrin, itu orang ahli sunnah dia membahagikan. Dengan sebab ayat Quran itu sendiri, dengan sebab hadis Nabi itu sendiri. Walau bagaimanapun, yang penting bagi kita kena tetap di atas Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ialah akidah yang betul. Walau nak datang kekeliruan, nak datang perkara yang mengelirukan kita banyak mana pun, tetap hak ahli sunnah lah yang betul. Itu nama ahlul haq. Kerana tidak ada di dalam hak ahli sunnah wal jamaah yang tidak ada dalil syarak, tak ada. Yang menyalahi dengan dalil syarak, tak ada hak di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Semua betul. Tapi kalau kita tengok kepada sepitah lalu, kepada hujah mereka yang mengeliru, kita nampaklah. Seperti contoh, saya angkat contoh satu, seperti Muhammad bin Abdul Wahhab, mazhab Wahhabi, dan dia masyhur mazhab Wahhabi Salafi. Dia hukum kata orang ikut mazhab ni kufur. Orang ikut mazhab kufur. Sebab tu dia boleh bunuh orang-orang yang tak sama pandangan dengan dia. Banyak perkara yang mengkufurkan.
Di dalam bab akidah pun dia jadi kufur, di dalam bab bermazhab fiqh jadi kufur. Kerana dia berdasar pada ayat Al-Quran. Kata allazina takhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Allah dak cela, Allah caci orang-orang Yahudi, orang-orang Kristian tentang kekufuran dia dan salah dia. Allah kata mereka itu menjadikan, ittakhadhu makna menjadi, bukan makna mengambil. Kalau akhadha ya'khudhu dia makna mengambil. Kalau ittakhadha nama dia fi'il sayrurah, fi'il litasir. Nah, ni fi'il litasir makna menjadi, ambil buat, mengubahkan. Bukan kata pegang tak. Dia bagi ittikhaz. Seperti kita ambil tuak nipah buat cuka. Tu macam tu. Menjadikan tuak akan cuka. Kita ambil tuak buat cuka. Tak ada daripada tak ada kepada ada, bukan. Kita ubah keadaan dia. Dia perkara lain, kita ubah menjadi perkara lain. Itu mana ittakhadhu menjadi mereka itu ahbarahum, datuk-datuk padri mereka, orang-orang alim mereka, waruhbanahum, datuk padri orang Yahudi dia panggil apa? Dia panggil nama dia ahbar, hibir. Datuk padri orang Kristian dia panggil ruhban. Mana orang alim di dalam agama dia, orang Yahudi Kristian ni dia menjadi arbaban, beberapa Tuhan min dunillah, yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu buat Tuhan. Yani maksudnya apa? Tuan-tuan guru mereka, orang-orang alim mereka ialah Tuhan lain daripada Allah. Maka Muhammad Abdul Wahhab dia kata kerana tafsir ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah ini ialah yang ditafsir oleh Rasulullah sebagaimana yang kamu yang berlaku di kalangan kamu, tu maksudnya. Apa makna? Dia kata Rasulullah tafsir menjadikan Datuk Padri menjadi Tuhan. Sahabat tanya Rasulullah macam mana dia orang Kristian menjadikan Datuk Padri Tuhan, sedangkan dia tak sembah Datuk Padri. Dia tak ada sembah. Orang Yahudi tak ada sembah Datuk Padri, tak ada sujud, tak ada semaya hadap kepada Datuk Padri, tak ada. Dan tak kata Datuk Padri Tuhan. Orang Kristian khususnya dia jaga juga kesyirikan. Dia jaga tinggi kesyirikan dia. Walaupun dia di dalam syirik. Dia kata Nabi Isa Tuhan, Maryam Tuhan, Allah Tuhan, syirik. Tapi dia jaga syirik. Tak boleh. Dia hukum kita dah buat haji di Baitullah, dah keliling Baitullah, dia kata syirik, orang Islam syirik. Kerana sembah lain pada Allah, dah sembah Kaabah, dia kata. Tu orang Kristian. Dia hukum kita syirik. Dia jaga sangat kesyirikan. Tapi apa Allah kata dia tu menjadikan Datuk Padri dia tu Tuhan? Jawab Rasulullah, dia ikut pandangan Datuk Padri. Datuk Padri menghalalkan satu perkara, dia pun kata halal. Datuk Padri mengharam satu perkara, dia kata haram. Turut pendapat Datuk Padri, itulah menjadikan Datuk Padri itu Tuhan. Sama dengan kita ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata semaya baca kunut, kita pun baca kunut lah. Ikut ulama. Bila ikut ulama, nama dia menjadikan ulama itu Tuhan. Sebab tu orang ikut mazhab syirik nama dia. Sebab menjadikan Tuhan banyak. Imam Syafi'i satu Tuhan,
Imam Abu Hanifah satu Tuhan, Imam Malik satu Tuhan. Oh, banyak Tuhan. Itu mereka tafsirnya. Rasa betul ke tak betul? Cuba tanya rasa kita dulu. Saya rasa kata betul. Betul, sama habis-habis. Lepas tu nampak tu, kalau kita ukur tali eci, nampak sama panjang dah tu. Sama panjang tak? Sana Datuk Padri, sebelah sini Imam Syafi'i. Sana Datuk Padri Muharram, lain ni Syafi'i Muharram. Kita pun kata haram mana. Sama habis-habis dah nampak tali eci tu, nampak tak lagi dah. Sama habis-habis. Itu hak-hak mengelirukan. Pas yang tak mengeliru macam mana hak kita pegang kat mana? Tu jadi problem hak tu. Oh, yang tepat jadi titik perbeza itulah hajat kepada orang alim. Hajat kepada orang alim. Kita tak boleh dah. Kalau mari hak ni kita nampak hak ni. Bila mari yang satu lagi nampak yang satu lagi. Jadi keliru habis kita. Orang yang alim dia nampak. Nampak? Tak sama. Memang tak sama. Ni hak ahli sunnah. Tak sama ikut Datuk Padri dengan ikut ulama. Tak sama. Jangan kata tak sama tu dalam 20%. Tak sama 100%. Macam mana aku ukur tadi nampak sama. Mana kata tak sama. Tali enci ulama dia lain daripada tali enci kita. Bila kata 100 apa ni, 1000 meter 1 kilo, ataupun 1000 hasta 1 kilo, itu bukan hasta kita. Hasta ahli pengukur tanah. Jangan ukur dengan hasta kita. Ya tak betul. Enci mungkin kena kerak kayu 10 enci. Jangan ukur dengan enci kita ni. Dia ada enci hak untuk dia dah. Tali enci dia. Ulama dia ada tali enci dia. Kita ukur dengan tali enci kita tak betul. Tak sama kat mana? Satu daripada titik tak samanya iaitu Datuk Padri dia menghalalkan perkara yang muharam oleh Allah, dia mengharamkan perkara yang muhalal oleh Allah. Bila taat hak begitu sudah terang-terang Allah mengharamkan, dia kata halal. Hak Allah kata halal, dia kata haram. Maka riba haram, dia menghalalkan. Sebab dia kata riba sama dengan jual beli. Sama habis-habis rupa. Sedangkan hak tu terang-terang kata haram. Allah mengharam terus dah. Semua orang awam pun tahu. Tapi bila Datuk Padri kata halal, halal. Betul dengan kehendak dia, betul dengan nafsu dia. Adapun ulama kita, dia menerangkan perkara yang halal oleh Allah, dia kata halal. Perkara yang Allah kata haram, dia kata haram. Dia menerangkan kalamullah, bukan dia mengubahkan kalamullah. Menerang dengan mengubah beza tak? Beza berapa degree? Berapa persen? 360 degree selalu dah. 100% selalu dah, bezanya tak sama. Hak ni ikut kalamullah, hak sana ubah kalamullah. Tu beza jauh. Tapi tali eci kita tak sampai kat situ. Pendek. Depa kita pendek. Pengayuh kita pendek. Kalau nak berkayuh pergi dalam laut tu, tak boleh pergi di merai tempat laut yang dalam. Perahu kita kecil, tak boleh pergi, tenggelam kalau kita pergi. Begitulah yang saya boleh sampaikan lebih kurang. Dan untuk soalan boleh 5 minit 7 minit lah. Lepas 9.15.
Kalau ada tak ada, kita boleh sembahyang insya-Allah. Tak ada dah. Ya. Saya nanya Ustaz, ada kat media sosial Ustaz ni kata Allah ni bertempat. Kata ada dalil tu yang Nabi Muhammad ni berjumpa pada malam Isra Mi'raj, berjumpa dengan Allah. Dekat itu betul? Ya. Okay. Satu soalan yang pertamanya ada pengajar ataupun penyampai agama, dia kata ada bagi Allah Subhanahu wa taala tempat, dalil dianya iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada malam Mi'raj. Itu bukti dianya, dalil dia. Memanglah dia tak boleh nak kata satu-satu perkara malaikat dengan hujah, dengan dalil. Dalil tu kalau betul dia panggil dalil. Yang tak betul nama dia syubhah. Itu nama kekeliruan. Tak betul tu. Seperti syubhah syubhah Khawarij itulah. Dia baca Quran juga tapi hakikat bukan jadi dalil. Dia duk syubhah, duk keliru dengan itu ayat. Itu nama dia syubhah. Begitu juga di dalam tajuk ni. Jadi kita belajar di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itulah yang sudah jadi kesimpulan itipati bagi Al-Quran dan Al-Hadis yang sebenar, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala ta'ala 'anil hududi wal ghayat wal a'dha'i wal arkani wal adawat la tahwihil jihatus sittu kasairil mubtada'at. Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala, seorang pada ulama salaf, ayat tulis di dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah, Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia tulis, dia beri nama I'tiqad Ahli Sunnah alaihi Ahli Sunnah wal Jamaah. Orang-orang belakang beri nama kitab dia nama Aqidah At-Tahawiyah. Mana Allah Subhanahu wa ta'ala tertinggi, tak ada hubung kait dengan sempadan. Ta'ala 'anil hudud. Allah tidak ada hudud. Hudud ni batasan ataupun sempadan. Allah setakat ni, selepas pada tu tidak ada Allah, tak ada. Itu akidah salaf, itu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Wal a'dha'i wal arkani wal adawat. Allah bersih daripada anggota. Allah tidak ada anggota, tak boleh kita nak kata Allah beranggota. Berkaki, bertangan, bermata, berhidung, bermuka, berbetih, berkaki, bertapak kaki, berjari. Tak ada. Bukan lagu tu. Ta'ala 'anil hududi wal ghayat wal a'dha'i wal arkani wal adawat. La tahwihil jihatus sittu, tidak meliputi akan dia oleh jihad yang 6. Kasairil mubtada'at, seperti segala perkara yang diadakan dia oleh Allah, yang direka buat akan dia oleh Allah. Perkara Allah buat ni semua ada hudud, ada sempadan dia, ada batasan dia, dan ada penghujung, dan ada anggota, dan ada baginya al-jihad, melikungi akan dia oleh jihad. Itu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang semua Ahli Sunnah berpegang begitu. Kama dia di sana ada ayat-ayat dan hadis
yang menunjuk kata Allah beranggota, menunjuk Allah bertepak, itu ahli sunnah dia sudah bincang. Cuba tengok Ibnu Furaq sebut maqalat bagi Imam Asy'ari di sana. Dan lagi pula Ibnu Jamaah ada sebut. Maknanya bila ayat-ayat menunjuk di atas Allah beranggota, itu bukan menunjuk kata anggota. Ayat itu nama ayat sifat, menunjuk di atas sifat. Ni kita kena faham tajuk sifat dengan anggota. Ulama ahli sunnah wal jamaah, salaf khususnya, salaf ahli sunnah wal jamaah, itu kita boleh sebut gitu, baru betul. Salaf ahli sunnah wal jamaah, dia menyabitkan, dia tak menafikan yad, dia tidak menafikan ainun, dia menyabitkan yad, dia menyabitkan ain, menyabitkan jihad bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yad kalau terjemah Melayu tangan, ain terjemah Melayu mata, jihad mana arah terjemah Melayu. Tetapi ulama ahli sunnah dia menyabit semua itu dengan makna sifat, bukan dengan makna anggota. Tangan bukan tangan anggota, sifat, nama dia dipanggil yad, sifat bagi Allah. Adapun anggota dia tak panggil sifat. Dia panggil apa anggota? Dia panggil juzuk zat. Orang tak biasa belajar tajuk ilmu akidah pening ya. Tak apa, aku tak faham. Kita ni dari kepada kepala sampai kaki dia panggil zat kita semua. Zat kita ni dia tersusun banyak anggota. Adanya mata, adanya telinga, adanya hidung. Satu-satu dia panggil juzuk suku daripada zat kita ni. Ada tangan, satu juzuk satu suku nama dia. Dia panggil suku daripada zat, juzuk zat. Ini nama dia tangan anggota. Mata satu suku daripada zat, hak himpung semua jadi satu zat. Dia panggil suku dia tu anggota nama dia. Kaki satu suku dari itu sifat. Hidup, hayat itu sifat. Sama itu sifat. Maka tangan bukan anggota, tu di sisi ahli sunnah. Tangan sifat. Apa makna tangan sifat? Ada kala setengah ulama dia tak tafsir, wallahu alam. Ulama salaf juga dan ulama khalaf dia tafsir tangan sifat. Ada tangan dengan makna memberi pertolongan, tangan dengan makna kekuatan, sifat kudrat kekuatan, tangan dengan makna memberi nikmat. Tengok tepak jatuh, uslub ayat dengan secara susung ayat. Ulama ahli sunnah dia tak ambil sepotong. Dia kena faham dengan cara ayat yang tersusung. Panjang pula kita pergi kat situ. Kata nak 5 minit dia jadi panjang. Sebab kalau yadullah kalau kita potong ini makna tangan Allah. Tapi bila kata yadullah fawqa aidihim, dia jadi makna lain pula. Tu Imam Ghazali jaga sangat-sangat. Cara ahli sunnah wal jamaah. Bila kata tangan raja, lain. Kalau kata Terengganu ini di dalam tangan raja, lain. Pengertian dia lain, susung ayat tu. Jangan potong dia jadi arti lain. Begitulah. Kata Allah ada tepat berhujahnya dengan Nabi kita Isra' dan Mi'raj itu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumpa dengan Allah itu tajuk dia satunya tentang Nabi jumpa dengan Allah pada malam Mi'raj, yakni Nabi lihat Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam Mi'raj. Itu masalah yang khilaf, bukan ittifaq. Yang betul Imam Ghazali sebut dalam Ihya Ulumuddin, as-sahihu annahu la yarahu. Yang betul Nabi tidak lihat Allah pada malam Mi'raj.
Di dalam hadis Muslim, Siti Aisyah jawab begitu. Hadis sahih Muslim, Masruq seorang tabi'i tanya Siti Aisyah, kerana di masa tu dibincang, ada orang duk bincang tentang Nabi lihat Allah. Kerana berdasar dengan ayat Allah, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Maka ditanya Siti Aisyah, Masruq anak murid Siti Aisyah tabi'i tanya, hal ra'a Muhammadun rabbah, adakah Nabi Muhammad lihat Tuhannya? Siti Aisyah kata, aina anta min salatin man haddatsaka hunna faqad kadzab. 3 perkara mu tak tahu kah? Mu tak ingat kah mu duk kat mana 3 perkara ni? Siapa cerita kepada mu 3 perkara ni, orang tu dusta, orang tu bohong. Siti Aisyah kata, man haddatsaka anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad kadzab. Siapa cerita pada engkau Nabi Muhammad lihat Tuhannya, maka sungguhnya ia dusta. Siti Aisyah nafi terus tentang Nabi lihat Allah. Yang betul Nabi tak lihat Allah Subhanahu wa taala pada malam Mi'raj. Yang dok kata Nabi lihat kerana berdasar pada ayat Quran, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Nabi lihat akan dia pada malam yang lain. Didatai dengan dhamir walaqad ra'ahu, melihat ia Nabi, hu akan dia. Isim dhamir tu ada setengah orang yang faham kata kembali pada Allah. Lihat ia akan dia, akan Allah, nazlatan ukhra, pada kali yang kedua, inda sidratil muntaha, di sisi sidratil muntaha. Nabi lihat Allah di sisi sidratil muntaha. Maka Siti Aisyah jawab kata, ana awwalu hadhil ummah sa'ala an zalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku awal-awal umat ni tanya tentang ayat ni, tanya Rasulullah. Rasulullah lihat ke Allah? Apa ayat ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, innama huwa Jibrilu lam arahu ala suratihi allati khuliqa 'alaiha ghairu hataini marratain. Aku tengok Jibril di Sidratil Muntaha. Aku tak pernah tengok Jibril, tak pernah lihat Jibril di atas rupa dia asal lain daripada 2 kali ini. Di Mekah sekali, di Sidratil Muntaha sekali. Bukan Nabi lihat Allah. Yang kedua, kalau fardu Nabi lihat Allah. Nabi lihat Allah, ulama kita ahli sunnah wal jamaah kata, seperti Nabi Musa bercakap dengan Allah di Bukit Tur Sina. Allah bercakap dengan Nabi Musa di Bukit Tur Sina. Bukan Allah berada di Bukit Tur Sina. Nabi Musa ada di situ, Allah bercakap dengan dia. Begitu Nabi berada di Sidratil Muntaha, Nabi lihat Allah di situ. Nabi bercakap dengan Allah di situ, bukan dengan mana Allah berada di situ. Itu hak jawapan ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Sebab itulah a'imah seperti Imam Ahmad, dia takwil ayat-ayat yang menunjuk di atas Allah bertepat, menunjuk di atas Allah berpindah. Kerana mereka i'tikad ahli sunnah bukan Allah mempunyai tepat. Ja'a rabbuka, Imam Ahmad takwil, Imam Salaf semua ulama takwil. Itulah jadi selebah ahli sunnah, takwil ayat-ayat mutasyabihat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Minta maaf banyaklah saya ambil masa lebih daripada yang dihad tu. Saya minta sedekah lah malam ni. Kalau nak marah pun kena marah kepada pengurusi tak tahan. Dia lepas tu. Apa saja yang saya boleh sampai itu sikit sebanyak adalah taufik dan hidayah pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada berfaedah, ada manfaat. Apa yang salah dan silap dan kekurangan itu daripada kelemahan daripada saya minta maaf banyak-banyak semua kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah kuliah tadi yang diusahakan